sejahtera, barisan juri yang arif lagi bijaksana, barisan pendengar lagi budiman, dan rakan-rakan pidato sekalian. Saya, Ifah Amanin binti Sarifuddin dari kelas tingkatan 4 Intisal dari Sekolah Menengah Islam Hidayah, datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya ulurkan buat pendengar pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh si pedagang pergi berlayar, singgah di Melaka menjual sutera. Kelapa sawit pengeluar terbesar, tonggak utama kemajuan negara. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Hargai Hasil Kelapa Sawit Negara Kita, Malaysia. Hadirin sekalian, penanaman kelapa sawit bermula secara besar-besaran di Malaysia pada tahun 1960-an. Ini diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai skim untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dalam kalangan penduduk luar bandar. Usaha berbudi kepada tanah ini menjadikan tanaman sawit tumbuh dan berkembang di ladang yang terdapat di seluruh negara, dari Perlis hingga Sabah. Pokok sawit yang sihat dapat menghasilkan kira-kira 26 buah tandan segar setiap tahun. Hadirin sekalian, menurut sejarah pertama kali kelapa sawit dibawa ke Malaysia pada tahun 1917 dari Afrika. Ladang berskala komersial pertama di Malaysia telah ditubuhkan di Tanah Maran Estate di Selangor. Malaysia sebagai pengeluar kedua terbesar minyak sawit dan pengekspor utama telah menanam di 43 buah negara seluruh dunia dan digunakan di lebih 100 negara. Banyak makanan yang kita makan dibuat dengan minyak sawit, mi segera, formula bari, campuran kek, keripik kentang, keropok dan makanan ringan yang lain. Minyak sawit diiktiraf sebagai memainkan peranan dalam diet seimbang yang sihat. Kira-kira 90% minyak sawit digunakan dalam aplikasi, makanan dan barangan menggunakan. Selesai bicara tentang sejarah ini, mari kita sama-sama simak tentang industri minyak sawit di Malaysia yang secara langsung menggaji lebih 570,000 orang dan menyumbang sebanyak 21.09 Amerika Syarikat bilion Amerika Syarikat kepada ekspor Malaysia. Lebih 39% ladang kelapa sawit dimiliki oleh pemilik tanah kecil. Syarikat peladangan besar dan kecil terdiri daripada beberapa ratus hektar kepada lebih daripada 100,000 hektar. Jumlah ladang yang luas ini telah menyumbang kepada rakyat Malaysia dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan juga pekerja asing. Tawaran kerja dalam sektor perindustrian berasaskan kelapa sawit juga meningkat. Keadaan ini umpama di mana ada ular, di situ ada saya, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara secara terancam. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, berdasarkan sumbangan sektor asas sawit ini, secara peribadi saya berpendapat bahawa kerajaan harus menghentikan penebangan pokok kelapa sawit untuk melaksanakan projek perumahan dan lebuh raya secara berleluasa. Hakikatnya, Malaysia merupakan pengekspor utama minyak sawit dalam tempoh yang agak lama di peringkat ASEAN. Tetapi kebelakangan ini, Indonesia telah menduduki tempat yang pertama. Apakah yang akan berlaku kepada industri minyak sawit kita? Kita perlu berhenti membersihkan ladang kelapa sawit untuk membina rumah, kilang dan lebuh raya. Kita perlu menanam semula pokok-pokok kelapa sawit supaya dapat mengeluarkan lebih banyak hasil tandan yang berkualiti. Kita perlu menanam lebih banyak
pokok kelapa sawit untuk hasil yang lebih lumayan dan konsisten agar terus membantu ekonomi negara yang semakin kukuh. Pihak Mardi dan MPOB juga harus bekerjasama umpama awur dengan tebing dalam usaha menjalankan R&D dengan izin. Seterusnya, menjayakan promosi bersama penggunaan minyak sawit di Malaysia maupun di luar negara. Selain itu, kandungan minyak sawit yang strategis, mempunyai lemak pepezal semula jadi dan tidak memerlukan penghidrogen separa produk makanan kita bebas daripada lemak trans yang berbahaya. Sebagainya, orang bijak pandai mengingatkan, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu wara-warakan kepada orang ramai bahawa minyak sawit menjamin kesihatan mereka. Sudah terang lagi di seluruh bahawa minyak sawit terbukti alternatif yang lebih sihat. Hadirin yang dirahmati sekalian, antara pelbagai sumber lemak, minyak sawit sememangnya menjadi pilihan utama restoran dan pengeluar makanan kerana kepelbagaian aplikasinya. Untuk mengatasi pelbagai salah tanggapan mengenai minyak sawit, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) telah melancarkan kempen minyak sawit Malaysia penuh kebaikan Malaysian Palm Oil Full of Goodness pada Januari tahun ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menyokong kempen ini dan membantu mewujudkan lebih banyak kesedaran tentang faedah minyak sawit dan bersama-sama menjayakan kempen hargai minyak sawit kita secara berterusan. Selesai sudah pidato berbicara, perkara baik jadi pedoman, andai kata terlanjur kata, salah silap harap dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.